Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua murid-murid cikgu? Cikgu harap kamu sihat ya. Baiklah, cikgu adalah Cikgu Nur Azlin binti Uthman yang akan mengajar kamu dalam mata pelajaran sains tahun 5. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah cikgu harap kamu dapat mengenal pasti kemahiran proses sains dalam eksperimen. Kriteria kejayaan di akhir pembelajaran, cikgu harap kamu dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 2 pemboleh ubah yang terdapat dalam eksperimen yang akan kamu jalankan. Cuba kamu perhatikan gambar rajah di sebelah. Semua orang kenal kan gambar rajah tu? Gambar rajah apa? Gambar rajah kapal terbang. Okey. Tahukah kamu kemahiran memerhati adalah kemahiran yang paling asas sekali. So, kamu dah belajar, cikgu nak kamu perhatikan betul-betul dari segi rupa, bentuk, jenis kapal terbang tersebut. Kerana ia ada kaitan dengan apa yang cikgu nak terangkan sebentar lagi. Okey, jom kita lihat. Baiklah, ini yang cikgu katakan tadi ada kaitan dengan kapal terbang yang kamu lihat sebentar tadi ya. Okey, hari ini cikgu nak kamu tahu apa dia kemahiran proses sains. Kemahiran proses sains ni ada 12, tapi cikgu nak hari ini kita belajar hanya tiga kemahiran proses sains, iaitu pemboleh ubah yang terdiri daripada dimalar, dimanipulasi dan bergerak balas. Yang kedua, kemahiran proses sains pemerhatian, dan yang ketiga, inferen. Okey, cikgu terangkan satu-satu. Apa yang dimalarkan? Dimalarkan ni adalah benda yang sama dalam eksperimen. Contoh kapal terbang tadi. Kamu dah perhatikan kan? Apa dia yang kamu dapat lihat benda yang sama pada kapal terbang ni? Okey. Apa yang dimaksudkan dengan dimalar ni ialah benda yang sama. So, kapal terbang ni adalah diperbuat daripada kertas. Betul tak? Kertas yang sama, iaitu kertas A4. Yang kedua, dimanipulasi. Dimanipulasi ialah benda atau perkara yang berbeza dalam eksperimen. Contoh, dalam kapal terbang ni, kapal terbang ni apa yang berbeza? Kamu dapat lihat tak? Yang satu ni bentuk dia tajam ujung dia. Yang satu lagi bentuk dia macam lain sikit kan? Tak tajam depan dia. So, benda yang berbeza. Kapal terbang ni berbeza dari segi bentuk. Itu yang dipanggil dimanipulasi. Bergerak balas pula ialah hasil yang diperolehi daripada eksperimen yang dibuat. Okey, contohlah. Di akhir eksperimen ni bila cikgu terbangkan, apa yang akan kamu perolehi? Apa yang kamu nak ketahui? Mestilah dari segi jarak yang mana agaknya lebih jauh, boleh terbang jauh. Betul tidak? Itu yang dimaksudkan bergerak balas. Hasil daripada eksperimen yang kita jalankan. Okay, dari segi pemerhatian pula, kita cuba perhatikan kapal terbang ni. Perhatikan yang satu ni dengan yang ini. Okey, kapal terbang ni berwarna putih. Betul tidak? Okey, kapal terbang ini diperbuat daripada kertas. Itu adalah pemerhatian. Inferen ialah beri sebab berdasarkan pemerhatian. Contoh, kamu dah buat pemerhatian terhadap kapal terbang ni, kamu beri inferen dia. Kamu terbangkan kapal terbang A, contoh kapal terbang A ni pergi jauh.
ataupun jauh jaraknya bila dia terbang berbanding kapal terbang B. So bagi sebab kenapa kapal terbang A ni boleh jauh, bagilah sebab. Okey, itu adalah 3 kemahiran proses sains yang perlu kamu tahu sebelum kamu jalankan eksperimen nanti. Okey, dekat sini ada paparan yang menerangkan bagaimana kapal terbang kertas ini dibina. Inilah yang cikgu nak kamu jalankan uji kaji menerbangkan kapal terbang kertas ni. Okey, kamu buat kapal terbang ni, kamu ikut langkah 1 hingga langkah 6. Kemudian kamu sambung lagi di muka surat ni, langkah 7 hingga langkah 9. Kemudian kamu kena catatkan hasil pemerhatian lah. Contoh macam tadi, bila kamu dah siap kapal terbang kamu ni, contoh dekat langkah ke-5 ni, berdiri pada garisan permukaan dan tarik gelung getah hingga sepanjang 10 cm. So kamu kena tarik, ikutlah paparan yang ada kat situ. Kemudian kamu cuba terbangkan mengikut panjang gelang getah yang ditarik. Contoh 10 cm, kamu ukur dululah. Kamu ukur. Getah tu sebelum kamu tarik, kamu kena ukur. 10 cm, lepas tu kamu tarik, lepaskan. So kamu kira jarak dia daripada kamu berdiri tadi. Kemudian kamu ulang lagi, panjang gelang getah kamu tarik 20 cm pula. Kemudian kamu terbangkan. Dan begitulah sehingga seterusnya. 30 cm kamu tarik gelang getah tersebut dan kamu lepaskan. Berapa jaraknya kamu catatkan dekat dalam jadual. Okey, cikgu harap kamu boleh jalankan eksperimen ni kerana mudah dan menarik. Kamu lengkapkan jadual ni. Baiklah. Okey, ini adalah pemboleh ubah. Pemboleh ubah, penerangan tentang pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. So, yang mana satu pemboleh ubah dimanipulasi dan yang mana satu pemboleh ubah bergerak balas? Cuba kamu perhatikan pada, kamu kena cari dekat jadual ni. Sama ada panjang gelang getah yang ditarik atau jarak terbang kapal terbang kertas. Kan tadi cikgu dah terangkan apa yang dimaksudkan dengan dimanipulasi dan bergerak balas. Ini adalah dia punya penerangan dia. So, lepas ni kamu kena buat latihan, jawab semua soalan ni. Soalan 1 sampai soalan 3 ni kamu jawab. Latihan ni buat dalam buku sains. Nyatakan pemerhatian kamu jika gelang getah ditarik 30 cm. So kamu buat pemerhatian. Tadi cikgu dah ajar kan pemerhatian pada kertas ni kan. Kalau kita tarik gelang getah tu, kemudian dia jatuh, bila dia dah jatuh, dia terbang dan jatuh, kamu ukur. Okay, kemudian kamu buat pemerhatian. Sama ada kapal terbang yang kamu lepaskan dalam 30 cm tu jaraknya jauh atau tidak. Ataupun dekat jaraknya. So buatlah pemerhatian kapal terbang yang saya lepaskan 30 cm bergerak jauh berbanding 10 cm. Contoh, berikan inferen. Inferen tu cikgu cakap tadi sebab berdasarkan pemerhatian. Dan berdasarkan penyiasatan ini kena pasti 3 pemboleh ubah. So 3 pemboleh ubah dimanipulasi, bergerak balas dan dimalar ni kamu rujuk pada eksperimen ini. Eksperimen yang kamu jalankan ini, membina kapal terbang kertas. Tadi cikgu dah terangkan mula-mula, so kamu carilah kena pasti pemboleh ubah ini. Okey, itu sahaja. Cikgu harap nanti kamu semua siapkan dan kita akan semak sama-sama. Boleh hantar jawapan ni di Telegram cikgu untuk dapat jawapan yang tepat. Dan naik sekolah juga kita akan bincang semula benda ni. Okey, cikgu harap
kamu faham dengan penerangan cikgu. So, selamat belajar. Bye. Jumpa lagi.